Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syakina binti Ruslam, nombor matrik D2110270. Saya akan menceritakan tentang sejarah Reggio Emilia. Metod atau pendekatan pendidikan terutama untuk anak yang berusia 4 hingga 6 tahun yang berbeza dari pendekatan konvensional iaitu Reggio Emilia Approach (REA). Pendekatan REA ini berkomitmen mencipta kondisi pembelajaran yang akan mendorong dan memfasilitasi anak untuk membangunkan kekuatan berfikir sendiri melalui penggabungan seluruh bahasa, ekspresif, komunikatif dan kognitifnya. REA ini adalah sistem yang kompleks namun sangat menarik perhatian dunia pendidikan anak usia 4 hingga 6 tahun selama 50 tahun. Pendekatan Reggio Emilia dapat dipandang sebagai sumber atau inspirasi untuk membantu pendidik, orang tua dan anak-anak ketika mereka bekerjasama untuk mengembangkan program pendidikan mereka sendiri. Selain itu, REA diciptakan oleh Loris Malaguzzi dan para orang tua di daerah sekitar Reggio Emilia di Itali setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu disebabkan jumlah angkatan kerja lelaki berkurang akibat perang, para wanita terpaksa menjadi tenaga kerja di fabrik-fabrik dan industri. Ditambah dengan kondisi penuh kehancuran, para orang tua merasa perlu ada pendekatan baru terhadap cara mengajar anak-anaknya. Para orang tua merasa bahawa pada tahun-tahun awal perkembangan anak-anak mereka dapat membentuk diri mereka sebagai seorang individu. Berangkat dari pemikiran inilah lalu diciptakan sebuah program yang berprinsip rasa hormat, bertanggungjawab dan kebersamaan melalui eksplorasi di dalam lingkungan yang sportif dan memperkaya minat anak. Akhir sekali, Loris Malaguzzi pada tahun 1920 hingga 1994 mendirikan pendekatan Reggio Emilia di sebuah kota di Itali Utara disebut Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia ini dikembangkan untuk pengasuhan anak-anak di kota dan program pendidikan melayani anak-anak dirancang untuk semua anak-anak sejak lahir sehingga usia 6 tahun. Anak-anak dilihat memiliki sikap berwawasan, ingin tahu, imajinatif, inventif dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafika binti Suhaibi, memegang nombor matrik D2110183. Di sini, saya ingin membentangkan tentang konsep utama pemberkedam Reggio Emilia. Konsep ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, pandangan guru terhadap kanak-kanak, iaitu pendidik atau guru haruslah berpandangan tinggi terhadap kanak-kanak bahawa setiap daripada mereka memiliki kekuatan kecekapan yang lebih penuh dalam melakukan setiap aktiviti pembelajaran. Konsep yang kedua, persekitaran sebagai guru. Guru perlu memberi peluang kepada pelajar untuk membina pemahaman sosial dan kehidupan mereka. Konsep yang ketiga pula, hubungan. Ini merujuk hubungan antara ibu bapa, guru dan pelajar merupakan komponen penting dalam setiap perancangan proses dan penilaian sesebuah pembelajaran tersebut. Dan akhir sekali, kerjasama. Ini merujukkan kepada kerjasama antara guru, pelajar dan rakan pelajar yang lain, pelajar dan ibu bapa serta masyarakat yang lebih besar dalam pembelajaran tersebut. Ia akan memudahkan pelajar dalam memahami dan menyelesaikan masalah pembelajaran dan aktiviti yang lebih mereka kaji. Itu sahaja perbincangan saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Ayuni binti Aris, memegang nombor matrik D2110161. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai model Reggio Emilia iaitu pendekatan Reggio Emilia. Model Reggio Emilia. Model Reggio Emilia ini terbagi kepada prinsip dia. Prinsipnya adalah kanak-kanak mesti ada yang menyatakan apa yang mereka pelajari. Selain itu, panca indera memainkan peranan besar dalam proses pembelajaran. Kanak-kanak mesti dapat menyentuh, bergerak, mendengar, melihat dan mendengar untuk memproses sesuatu sepenuhnya. Kanak-kanak digalakkan berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan meneroka dunia melalui barangan dan hubungan material. Kanak-kanak juga harus digalakkan untuk selalu menyatakan diri dan diberi peluang yang tidak terhingga untuk berbuat demikian. Seterusnya ialah secara pendekatan Reggio Emilia.
Kaedah atau pendekatan pendidikan Reggio Emilia Approach (REA) terutama untuk kanak-kanak berbeza daripada pendekatan konvensional. Pendekatan REA ini komited dan mencipta keadaan pembelajaran yang menggalakkan dan memudahkan kanak-kanak untuk membina kekuatan berfikir sendiri. Ia melalui penggabungan seluruh bahasa, ekspresi, komunikasi dan kognitif. Ini adalah sebuah sistem yang kompleks namun sangat menarik perhatian dunia pendidikan kanak-kanak selama 50 tahun terakhir ini. Pendekatan Reggio Emilia ini boleh dipandang sebagai sumber atau inspirasi untuk membantu pendidik, orang dewasa dan kanak-kanak ketika mereka bekerjasama untuk membangunkan program pendidikan mereka sendiri. Seterusnya, gambar-gambar bersejarah Reggio Emilia. Ini adalah bangunan bersejarah Reggio Emilia yang terletak di Itali. Ini merupakan muzium Reggio Emilia. Dan ini juga tempat bersejarah Reggio Emilia. Itu sahaja yang saya dapat membentangkan pendekatan Reggio Emilia pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syakila binti Kamarudin, nama matrik saya di 2110439. Hari ini topik saya kelebihan dan kekurangan Reggio Emilia. Kelebihan, kanak-kanak dilatih untuk memerhatikan perkara berdasarkan rancangan kajian dan masa yang telah disediakan. Beliau juga mementingkan perasaan kanak-kanak dengan mengambil kira pendapat dan idea murid untuk dijadikan kurikulum. Kanak-kanak dapat meneroka dan memahami tentang sesuatu perkara dengan lebih mudah apabila menggunakan persekitaran sebagai kaedah pembelajaran. Kekurangan, memerlukan banyak bahan dan kelengkapan untuk menyokong kreativiti kanak-kanak. Bukan itu saja, guru yang diperlukan dalam pendekatan ini kreatif dan terlatih. Bangunan besar diperlukan untuk pendekatan ini. Ini disebabkan oleh banyak pusat dan kawasan yang diperlukan untuk belajar. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kristina Uzma binti Muhammad Fir, nombor metrik di 2110517. Hari ini saya akan membentangkan tentang pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia diasaskan oleh sekumpulan pendidik yang diketuai iaitu Loris Malaguzzi. Seterusnya, pendidik di Reggio Emilia tidak berniat untuk mencadangkan programnya dilihat sebagai model yang akan ditiru oleh negara lain. Mereka sendiri beranggapan hasil kerja mereka sebagai pengalaman pendidikan yang mengandungi imbas kembali iaitu reflection, kedua amalan, practice, dan imbas kembali dalam program yang berterusan memperbaharui, renew, dan menyesuaikan semula, readjust. Seterusnya, dari segi persekitaran, ianya menarik dan menyeronokkan. Ingin menambah baik hubungan sesama manusia dan menggalakkan pembelajaran tokoh juga. Selain itu, ruang digunakan untuk menggalakkan komunikasi antara murid-murid dan guru-guru. Penyusunan ruang menggalakkan kanak-kanak untuk membuat aktiviti. Akhir sekali, peralatan, bahan dan aktiviti disusun untuk memberi peluang untuk kanak-kanak membuat pilihan secara tersendiri. Sekian, terima kasih.